Hai, Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Okay, sebelum ni mesti kalau korang pernah tengok video-video dekat Automology Channel sebelum ni, korang mesti perasan yang Pika selalu sangat sebut nama Encik Din dan juga nama showroom iaitu Bumi Muhibah. So sekarang Pika dah pun berada dekat Bumi Muhibah di Bangi. Jadi kalau kita nak tahu apa lagi yang menarik dekat tempat ni, jom kita tengok video ni sampai habis. Jadi sekarang inilah dia showroom Bumi Muhibah. Kalau korang boleh tengok dekat sini, inilah dia kereta-kereta yang masih available buat masa sekarang. Sebab kebiasaannya kereta-kereta yang ada dekat sini memang laku keras. Tapi sebelum Pika teruskan, apa kata korang dengar sendiri explanation daripada Encik Din daripada Bumi Muhibah. Okay guys, Assalamualaikum. Nama saya Syarafuddin, boleh panggil Din. Alhamdulillah, kita dapat tengok banyak review daripada Automology berkenaan dengan kereta-kereta, termasuk Range Rover kat ujung sana. Okey, alhamdulillah, syukur Automology dan Bumi Muhibah ni dah lama bekerjasama untuk review kereta-kereta yang menarik lah dalam pasaran. Kalau korang boleh tengok dekat dalam ni, kita banyak Mercedes, Alphard Fire memang terus habis lah. Dalam market memang demand tinggi. Kenapa ramai customer beli dengan kita orang? Salah satu sebab utama adalah kerana harga kita memang boleh dengar. Okey, nak kata murah tak murah, nak kata mahal tak mahal, dan barang kita orang memang berkualiti disertai dengan package warranty. So memang customer akan beli dengan peace mind lah, dia tak payah fikir kerosakan di cover, okey, untuk enjin, gearbox, dan rata-rata kereta yang laku keras adalah Alphard dan Fire lah. Kalau korang boleh tengok, kita orang punya kedai sekarang ni memang kosong. So incoming stock dah on the way. InsyaAllah lagi 2 minggu lagi 2 minggu dan akan banyak lagi kereta yang akan direview oleh Automology Channel. Thank you Automology Channel sebab mewakili untuk shooting kereta-kereta kita orang. Dan saya pun ada YouTube, jangan lupa follow YouTube saya, Brother Din Supplier MPV Japan, dan juga Facebook Din Recon Bangi, dan juga Instagram Din Recon Bangi. Okay, thank you Automology. So tadi korang dah pun dengar explanation daripada Encik Din daripada Bumi Muhibah. So sekarang Pika nak teruskan dengan video review kereta untuk hari ini, yang mana kereta yang Pika pilih hari ini adalah bukan ni sebenarnya. Ini adalah kereta yang kalau korang tengok perbandingan dengan semua kereta yang ada dekat dalam showroom ni hari ni, dia ni jatuh dalam kategori mampu milik. Maksudnya harga dia tu bawah sikit lah daripada yang lain-lain dekat sini kan. So tanpa kita buang masa, jom kita teruskan dengan review kereta ni, iaitu Mercedes-Benz C200 tahun 2018. Inilah dia Mercedes-Benz C200 Avantgarde New Facelift tahun 2018 yang Pika sebut tadi, yang mana Pika akan buat review tentang kereta ni. So sekarang Pika akan review dulu daripada dia punya exterior, dan lepas ni Pika akan review pula untuk bahagian dalam. Okay, so sekarang kita tengok daripada bahagian depan. Okay, kita boleh nampak yang dia mempunyai 2 logo Mercedes-Benz. Satu yang dekat atas ni, dia dah tak ada dah yang macam dulu kan, yang ada cangkuk semua tu tak ada. Okay, dan yang ni pula adalah Distronic Plus sensor. Okay, so yang bahagian lampu pula dia menggunakan LED Intelligent Light System. Okay, dan bahagian tepi pula untuk rim ni, dia menggunakan rim size 17 inci. Okay, dan kita akan perlahan-lahan ke belakang. Okay, dia tak ada side skirt semua, tak adalah. Alright, dan ni adalah dia punya tangki minyak, iaitu di sebelah pemandu, yang mana dia punya kapasiti adalah 66 liter. Okay, so sekarang jom kita ke bahagian belakang pula. Jika dilihat pada luaran kereta ni, daripada Pika tunjukkan bahagian depan, bahagian sisi dan juga bahagian belakang, korang boleh nampak yang dia punya design tu agak simple. Okay, dia tak sporty, tetapi dia masih lagi mengekalkan ciri elegan pada sebuah kereta Mercedes-Benz. Okay, so sekarang Pika nak explain pula dekat bahagian belakang ni. Okay, kita buka boot dia dulu. Cara dia adalah tekan ni dan terus naik.
Yang ni Pika memang suka. Sebagai seorang perempuan memang dia suka sangat kereta yang mana dia punya boot tu tak adalah menunggu lama nak boleh dia buka sendiri kan. Yang ni dia terus tekan je terus naik. Dan memang sangat senang. Macam tu je. Jadi kalau macam orang perempuan kan, bila nak loading, unloading barang pun memang sangat senang sebab boot dia ni memang ringan je. Tu. So sekarang kita tengok dekat bahagian belakang, okey, dia punya boot size. Boot size dia agak besar juga sebenarnya sebab dia agak ke dalam sikit. Korang boleh tengoklah macam tu kan. Dia punya size ni adalah 475 liter. Jadi kalau contohlah kan orang perempuan kan biasanya barang banyak. Korang boleh bawa luggage. Kalau nak letak stroller anak pun memang tak perlu fikir panjang. Dia just macam tu je. Sebab dia ke dalam dan dia sangat luas. Sesuailah dengan dia punya size ni. Tapi sebelum Pika lupa, Pika nak bagi tahu juga yang dia ada ni, dua ni, okey, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang mana kalau korang tarik ni, let's say kalau barang korang tu sangat banyak, okey, nak lebih space untuk turunkan kerusi dekat bahagian penumpang belakang tu, just tarik je dua ni, okey, dan korang boleh jatuhkan kerusi tu untuk mendapatkan space yang lagi besar kalau nak loading barang yang lagi banyak. So tadi Pika dah pun explain tentang exterior kereta ni. So sekarang jom kita tengok dekat bahagian dalaman pula. Kereta ni dia bukan keyless tau. Mungkin sebab dia tahun 2018 kan. Jadi dia masih lagi menggunakan kunci ni, yang mana perlu startnya adalah cara dia macam ni. Gitu. Jika korang tengok keseluruhan dia punya interior ni, sebenarnya semuanya adalah soft touch. Memang masih lagi sama seperti Mercedes-Benz yang lain-lain. Okay, everything daripada dashboard, dia punya steering, dia punya bahagian tepi ni, semuanya adalah soft touch. Cumanya dia ni, kerusi dia adalah half leather. Kalau korang perasan, korang boleh tengok lah, dia sebenarnya half leather. Okay, dan yang menarik sekali bila first time Pika masuk dalam kereta ni adalah dekat bahagian ni. Sebab ni jarang-jarang juga tau nak jumpa kereta yang menggunakan dia punya garnish tu adalah wood panel. Tapi memang seriously memang sangat cantik. Nampaklah dia punya elegan tu kan dekat situ. Okay, so sekarang kita tengok juga dekat bahagian-bahagian ni. Okay, bahagian lain, signal dia masih lagi dekat bahagian sebelah kiri. Okay, dan dia punya gear bukan dekat tangan tetapi dekat steering sini. So let's say kalau korang nak membiasakan diri tu agak susah sikit lah sebenarnya kalau daripada kereta yang masih lagi gunakan gear biasa dengan gear ni kan. Tapi bila lama-lama drive sebenarnya tak ada masalah sangat pun. Okay, dekat bahagian tengah ni dia masih lagi juga menggunakan sama seperti bahagian tepi, iaitu dia punya garnish adalah wood panel. Dan yang paling menarik perhatian Pika adalah dia punya jam ni tau. Jam dia ni memang rare sangat. Dia sama macam jam dinding, dia punya bentuk tu. Tapi kalau tengok dekat dalam, kecil je ada logo Mercedes-Benz tu. Yang tu memang seriously sangat cantik. Dan kalau bila tengok dekat bahagian infotainment pula, yang ni, okay, yang ni bukanlah touch screen. Sebab dia menggunakan touchpad. Yang mana apa pun korang boleh just adjust semua dekat bahagian sini. Okay, kalau let's say untuk bahagian aircon ke apa, nak sejuk, nak panas, nak angin kuat sikit ke, okay, semuanya ada dekat bahagian sini lah. Yang tu korang boleh adjust secara manual pun boleh. Right, dia punya aircon, okay, ada 3 dekat bahagian tengah ni yang Pika memang sangat suka. Dengan cuaca Malaysia yang panas ni, memang cepat je dia punya rasa sejuk tu. Dekat sini lagi, dekat tepi ni lagi. Okay, sebelum Pika terlupa, kereta ni dia mempunyai 5 driving mode. Yang mana dia mempunyai, yang pertama ada eco, ada comfort, ada sport dan juga sport plus. Dan yang paling akhir adalah individual. Dan okey, sekarang kita akan tengok pula dekat dia punya bahagian compartment. Compartment dia, cantik tak? Dah lah bawah atas ni kan, wood panel. Lepas tu bila buka, tada, dia punya compartment. Boleh lah letak dalam mungkin handphone ke, macam tu. Dekat sini pun boleh juga kita nak simpan kunci rumah ke kan. Kalau dekat bahagian ni pula, okey, yang ni dia memang sangat besar. Okey, besar dan dia ke dalam tau. Jadi kalau contoh orang perempuan dia bawa handbag yang saiz kecil kan, boleh je letak dekat sini. Sebab kalau letak sini kan bahaya kalau letak dekat atas seat tu kan. Alright.
Dan sekarang Pika nak review pula dia punya seat. Seat dia tu best. Walaupun dia half leather, tapi dia sangat selesa. Dia punya kedudukan apa semua. Dan lagi satu yang mungkin korang tak tahu, dekat bahagian ni untuk kita adjust dia punya seat tu kan. Yang menariknya, yang Pika suka tentang dia punya seat adalah dia ada bahagian ni tau. Jadi dia boleh kedepankan sikit untuk apa ni orang kata tampung bahagian peha ataupun bahagian lutut ni. Dekat sini kan. Kebiasaannya kalau macam orang perempuan yang badan dia agak kecil, agak rendah, memang dia susah sikit. Tapi bila ada benda ni, at least benda ni boleh menampung dia punya lutut tu. So memang seriously sangat-sangat selesa. Okay, tadi kalau bahagian pemandu boleh adjust dengan butang tu kan. Kalau untuk bahagian penumpang depan ni pula boleh adjust dengan cara manual, iaitu tarik macam ni je. Lepas tu korang adjust lah ikut keselesaan korang sendiri. So Pika dah pun nak explain bahagian depan, interior. So sekarang jom kita tengok keselesaan orang belakang pula. Untuk bahagian belakang, Pika sangat suka daripada segi dia punya keselesaan. Sebab kalau macam penumpang belakang, bagi kalau kereta yang high performance ke apa, biasa kedudukan agak ni kan. Tapi untuk kereta ni sebab dia C200, so dia punya position yang belakang ni dia boleh macam tu sikit. Okay, dia agak ke belakang sikit. So orang yang dekat bahagian belakang ni memang sangat selesa. Jadi kalau bawa orang tua, budak-budak kecil ke apa kan, memang diorang takkan komplain lah kalau contoh kita nak long distance ke kan. Right. So sekarang Pika nak cakap dari segi dia punya space. Okay, kalau daripada segi dia punya leg room, okay, memang sangat selesa, sangat luas. Okay, dia punya dengan kepala pun memang sangat best. Okay, dia punya jarak tu memang jauh jugalah. Okay, sangat selesa. Okay, sini dia ada cangkuk lagi. Alright. Dan untuk bahagian kompartmen, okay, kompartmen dekat belakang kereta ni, dia punya kompartmen tu besar tau untuk orang belakang ni. Sebab Pika boleh katakan kompartmen untuk bahagian tepi ni boleh memuatkan 2 botol air yang besar tu. Okay. Dan dekat sini, okay, dia tak ada letak net biasa tu, tapi dia ada juga benda ni. So bolehlah letak macam handphone ke kan, kertas yang penting ke dekat depan ni. Okay, dan sekarang kalau aircon, korang boleh adjust dekat bahagian sini. Right. So dekat sini macam biasalah, setiap kereta Mercedes-Benz biasanya memang dia akan ada dah benda tengah ni. Dan cara untuk letak air memang lebih kurang sama je untuk setiap Mercedes-Benz. Yang ni untuk letak air. Okay. Dan lagi satu, Isofix. Memang sangat penting bagi orang yang punya anak kecil untuk letak car seat. Dekat sini memang dia ada 2. Okay, sebelah kiri, sebelah kanan. Dan korang boleh tengok lah, ni dia punya tulisan Isofix tu besar tu. Macam tu. So kereta ni memang seriously sangat selesa. Orang depan pun selesa, orang belakang pun selesa. Dia punya boot space pun besar. Apa lagi korang nak dengan harga dia yang RM195,000 tu kan. Memang kereta ni adalah antara kereta yang mungkin korang boleh consider untuk beli selepas ni. So sekarang Pika akan mulakan dengan test drive kereta ni. Okay, di mana Pika akan buat review tentang dia punya tahap keselesaan. Lepas tu bila dalam kelajuan tinggi semua, macam mana, adakah dia masih lagi selesa. Dan juga tahap dia punya pick up tu. So sekarang korang semua tahu kan yang kereta ni sebenarnya dia mempunyai 5 driving mode. Dan sekarang Pika masih lagi mengekalkan menggunakan mode yang biasa. Okay, so lepas ni Pika akan test lah. Dan surprisingly sebenarnya Pika tak pernah expect pun yang kereta ni sebenarnya dia mempunyai Sport Plus juga tau. Sama seperti kereta yang Pika review minggu lepas, iaitu kereta A35. Kalau korang belum lagi tengok video tu, bolehlah tengok dekat link yang Pika letakkan. Right. So alang-alang tu sambil Pika drive, Pika akan explain jugalah dengan dia punya engine. Okay, kereta ni sebenarnya dia menggunakan dia punya engine adalah 2.0 liter. Dan dia punya horsepower adalah 184 horsepower dan 280 Newton meter of torque. Dan bila kita cakap pasal horsepower, mesti korang nak tahu juga kan dia punya top speed tu berapa. Okay, top speed bagi kereta C200 ni adalah 239 km per jam.
Dan selain daripada tu juga kan, alang-alang dah cakap pasal tu semua, mestilah korang pun nak tahu juga. Biasa kan, soalan yang selalu orang suka tanya pasal kereta adalah macam mana pula dengan penggunaan minyak? Adakah kereta ni jimat ke macam mana kan? Okey, kereta ni sebenarnya memang agak jimat kalau nak dibandingkan dengan kereta-kereta yang Pika pernah review sebelum ni, yang mana penggunaan minyaknya adalah sekitar 6 liter bagi setiap 100 km. So basically, bagi orang yang sukakan kereta Mercedes ataupun mungkin di tahap entry level lah kononnya, mungkin boleh korang consider juga untuk dapatkan kereta ni. Okay? Antara kereta yang pernah Pika bawa sebelum ni kan, Pika boleh pujilah yang kereta ni sebenarnya antara jatuh dalam kategori yang sangat selesa untuk digunakan. Sebab Pika bila drive kan, biasanya kita memang, biasalah kalau orang perempuan dia memang mengutamakan sikit lah tentang keselesaan. Bila setiap kali kalau bila kita tengok daripada segi contoh visibility visibility dia memang Pika boleh puji memang sangat terbaik dengan dia punya ni semua ni. Dan juga dekat belakang memang hampir tak ada tau dia punya blind spot tu. Dan lagi satu, visibility sini, depan apa semua pun memang okey. Dan yang paling best, dia punya seat ni memang sangat-sangat selesa. Jadi kalau contohlah bagi orang yang mungkin ada family, memang kereta ni highly recommended untuk korang semua. Bukan setakat dia selesa untuk jalan biasa, dekat dalam bandar pun memang tak ada masalah. So sepanjang Pika bawa tadi, memang seriously sangat-sangat best lah kereta ni. Sangat selesa. Tu yang Pika suka dengan dia punya seat apa semua ni. Dan bila kita bawa dia pun kita rasa macam confident tau. Tak adalah kata nak rushing, nak terlampau laju. Tak ada sangat yang tu. So mungkin kita bawa kereta yang C200 kan, jadi macam perasaan untuk bawa laju tu tak ada sangat. Dia lebih kepada nak sekadar leisure, relax macam tu. Antara benda lain yang Pika perasan, bila contoh tadi dalam kelajuan yang agak tinggi, lepas tu bila dekat sampai dekat area traffic light, bila Pika daripada kelajuan tinggi, lepas tu nak brake kan, dia bila brake tu tak ada rasa seperti terlampau macam tak ada. Kereta ni dia macam maintain je, dia smooth je, dia akan brake dengan perlahan. So tak adalah kita rasa macam tak selamat. Tu memang satu benda yang Pika boleh puji lah tentang kereta ni. Jadi alang-alang sekarang tengah driving ni kan, Pika nak jugalah bagi tahu dekat korang semua, kereta ni dia mempunyai kemampuan untuk memecut daripada 0 sampai 100 km sejam dalam masa 7.7 saat. Tapi korang janganlah pandang remeh pada kereta ni, sebab walaupun mungkinlah lambat sikit ke bagi pandangan korang kalau nak compare dengan kereta yang sebelum ni kan, tapi dia ada Sport Plus. Macam sekarang Pika dalam mode Sport Plus. Jom Pika lenjang kita ni. Memang sangat smooth. Sangat-sangat smooth. Dia punya gear changing apa semua memang terbaik. Dan brake dalam kelajuan, dia tak ada rasa pun macam terus stop ke pun tak ada. Which is memang seriously kereta ni highly recommended untuk korang semua. So sebelum ni Pika dapat beberapa DM lah yang mengatakan, Pika kenapa semua kereta bawah harga 300,000 kan yang Pika review. So sekarang untuk hari ni Pika buat review kereta ni yang mana dia masih lagi sebuah Mercedes-Benz, sebuah kereta mewah, tapi di bawah harga jatuh dalam kategori mampu milik jugalah. Yang mana harga dia adalah 195,000. Yang mana kalau contohlah korang nak beli kereta ni, rasa minat nak dapatkan kereta ni, bolehlah contact Encik Din yang tadi tu. Dan Pika ada letak jugalah dia punya contact details apa semua dekat description di bawah. So itu sahaja video kita untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next review. So sebelum tu jangan lupa untuk tekan, untuk support kita orang, tekan butang subscribe, tekan butang like, dan alang-alang tu tekan juga butang loceng supaya setiap kali kalau kita orang keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Automology Channel. So itu sahaja video kami untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. See you soon. Bye.